Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran sirah. Hari ini kita akan mempelajari penghayatan sirah. Tajuk penghayatan sirah. Sebelum itu, Ustazah jelaskan dahulu apakah maksud penghayatan. Penghayatan bermaksud proses kita menghayati, mendalami, menjiwai sesuatu perkara, sama ada melalui pertama, penglihatan, iaitu apa yang kita lihat berkaitan sirah Nabi Muhammad. Contohnya, kalau murid melihat video ataupun kisah-kisah cerita dan sebagainya. Yang kedua, melalui pendengaran, iaitu murid mendengar kisah sirah melalui pembelajaran ataupun pengajaran daripada guru, ataupun mendengar cerita sirah daripada seseorang. Yang ketiga, melalui pembacaan, iaitu murid-murid membaca kisah-kisah sirah. Baiklah, kita pergi kepada penghayatan sirah satu persatu. Pertama, kita dapat meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Utusan Allah bermaksud Rasulullah yang terakhir. Kedua, kita dapat mempelajari sirah Nabi Muhammad dengan bersungguh-sungguh. Ketiga, kita dapat menghargai jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad. Keempat, kita dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah baginda. Dan yang terakhir, kita dapat menjadikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam kehidupan. Murid-murid, Ustazah akan terangkan satu persatu berkaitan perkara penghayatan sirah. Yang pertama tadi, meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang terakhir. Murid-murid, cuba murid-murid lihat keratan akhbar ini menyatakan bahawa seorang lelaki ini dia mengaku sebagai Rasul Melayu. Baiklah, apakah respon ataupun reaksi kita apabila kita lihat berita ini? Mestilah respon kita, ini adalah Rasul palsu, kerana kita telah yakin bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Maksudnya, tiada lagi Rasul yang Allah utuskan selepas Nabi Muhammad. Jadi, Rasul Melayu ini adalah Rasul palsu. Dia sengaja, dia mengaku dia sebagai Rasul. Jadi, dia adalah seorang Rasul palsu. Yang kedua, penghayatannya mempelajari sirah Nabi Muhammad dengan bersungguh-sungguh. Baiklah murid-murid, apabila kita mempelajari sirah dengan bersungguh-sungguh, kita akan mendapat kefahaman, mendapat ilmu tentang sirah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, kita dapat mengetahui sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 sifat wajib. Wajib ada bagi Rasulullah. Pertama, Nabi Muhammad wajib bersifat siddiq, iaitu benar. Nabi Muhammad seorang yang benar, bercakap benar, tak pernah bercakap bohong. Yang kedua, Nabi Muhammad bersifat amanah. Nabi Muhammad seorang yang jujur. Ketiga, Nabi Muhammad bersifat
tabligh, maksudnya Nabi Muhammad seorang yang menyampaikan agama Allah. Nabi Muhammad seorang rasul menyampaikan agama Allah. Yang keempat, Nabi Muhammad bersifat fatanah. Fatanah bermaksud bijak. Nabi Muhammad seorang yang bijak. Penghayatan yang ketiga ialah menghargai jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad. Murid-murid, Nabi Muhammad banyak berjasa dan berkorban untuk kita. Banyak berjasa dan berkorban untuk menyebarkan agama Islam. Bermulalah Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, hinggalah Nabi Muhammad meninggal dunia. Beliau sanggup mengorbankan nyawa, sanggup mengorbankan harta, masa dan maruah demi mempertahankan Islam, sehinggalah Islam sampai kepada kita hari ini. Kita dapat merasai nikmat Islam, lahir dalam keadaan Islam. Semua itu adalah disebabkan jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad. Jadi sebagai membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita semua berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi seperti contohnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan berselawat kepada Nabi, ini adalah tanda, sebagai tanda kita sayang, menghargai, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah mencintai Nabi Muhammad dengan mengikut sunnah baginda. Bagaimana kita nak menghayati mencintai Nabi Muhammad dengan mengikuti sunnah baginda? Antaranya, kita bangga menjadi seorang Islam. Kita bangga menjadi seorang Muslim. Apabila kita mencintai Nabi Muhammad, kita akan bangga menjadi seorang Muslim, dan akhirnya kita akan mengikuti, kita akan mencontohi segala berkaitan dengan Nabi, mencontohi kehidupan Nabi, mencontohi sifat-sifat Nabi, dan mencontohi cara hidup Nabi Muhammad. Penghayatan yang kelima, menjadikan sirah Nabi Muhammad panduan dalam kehidupan. Bagaimana kita nak menjadikan kisah Nabi Muhammad ini sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita? Iaitu, apabila kita ingin melakukan sesuatu perkara, kita mestilah mengikut Nabi Muhammad, mengikut semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Sebagai contoh, dalam apabila berbicara ataupun bercakap, Nabi Muhammad berkata yang baik-baik sahaja. Nabi Muhammad mengucapkan perkataan yang baik-baik sahaja. Nabi Muhammad tidak pernah bercakap bohong, tidak pernah menipu, tidak pernah menghina, tidak pernah mencaci. Jadi kita sebagai seorang manusia mestilah mengikut percakapan Nabi, cakap yang baik-baik supaya Allah, Rasul dan semua manusia menyayangi kita.